TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Sebenarnya saya nak tanya adik-adik tahu. Macam mana kita nak cantikkan video? Yelah, kadang-kadang zaman sekarang kan kita suka ambil video, kita suka ambil gambar. Tapi macam mana cara kita nak buat video yang kita ambil tu nampak menarik? Mesti korang nak tahu kan? Tak apa. Jangan pening sebab kita akan bersama dengan cikgu yang akan membimbing kita dalam subjek produksi multimedia iaitu elemen audio. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk kita patuhi SOP di mana pun kita berada, ke mana jua kita pergi. Seperti biasa, yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, tolong jaga penjarakan fizikal ya adik-adik. Dan yang ketiga, tolong pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, jom kita kenali siapakah cikgu yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom saksikan profil guru kita. Itu dia 12 tahun pengalaman mengajar. Bukan kaleng-kaleng cikgu kita hari ini. 12 tahun lama tu dalam subjek produksi multimedia ya. Inilah dia cikgu Norzi Laila binti Aliman. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Hakim. Amboi cikgu, cantik hari ini. Janganlah macam tu. Jangan macam tu kan. Baik cikgu. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Bukan dekat cikgu, jauh cikgu Dari sekolah mana cikgu? Saya daripada sekolah SMK Seri Tanjung Benut, Pontian. Benut, Pontian, Johor. Ya, Johor. Johor, jauh. Sudi bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Tapi cikgu, sebelum tu cikgu kita nak sembang lebih panjang dalam subjek ini. Mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kita semua tentang apa yang menarik yang akan kita belajar pada hari ini. Silakan cikgu. Seperti yang saya rasa subjek ni bukannya semua orang tahu sebab tak semua sekolah ada sebenarnya subjek ni Hakim. Dalam Johor pun untuk subjek produksi multimedia ada 4 sekolah saja. 4 sekolah saja? Dekat Johor. Tak banyak dalam Malaysia pun saya kira dalam 50 mungkin macam tu, tak banyak lah. Okey, baik. Jadi itulah sedikit sebanyak ringkasan topik kita pada hari ini. Baiklah cikgu, sebelum kita nak berkenalan dengan lebih lanjut dalam subjek pada hari ini, jom kita berkenalan dahulu cikgu dengan murid-murid kita. Saya difahamkan kita ditemani oleh murid-murid dari SMK Seri Tanjung Johor. Assalamualaikum. Okey, inilah dia. Wah, ceria-ceria mereka. Assalamualaikum. Sihat ke semua? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, boleh tak kenalkan diri anda dan cita-cita anda? Mungkin boleh bermula dengan adik Muhammad Nizam. Silakan adik Muhammad Nizam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nizam bin Nasran. Saya daripada sekolah SMK Seri Tanjung. Cita-cita saya adalah menjadi seorang tukang masak. Tukang masak? Saya first time cikgu jumpa lelaki yang nak jadi tukang masak selama saya jadi host cikgu. Tahniah kepada adik Nizam. Nanti kalau buka restoran, jemputlah saya ke sana ya. Baik. Yang kedua, adik Hafizul Amin. Mungkin boleh perkenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hafizul Amin bin Mayus. Saya bersekolah di SMK Seri Tanjung dan cita-cita saya untuk jadi pemain bola. Pemain bola? Ini nak ganti pemain JDT lah ni ya. Baik. Terima kasih adik Hafizul Amin. Seterusnya mungkin adik Nurul Syafia Najwa. Boleh kenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Syafia Najwa binti Zainuddin. Saya dari sekolah SMK Seri Tanjung. Cita-cita saya ingin menjadi fotografer. Okey, fotografer. Eloklah tu. Kenalah dengan kita punya subjek pada hari ini. Baik, terima kasih adik
Nur Syafia. Seterusnya mungkin adik Nur Anisha binti Bajuri. Boleh sila kenalkan nama dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nur Anisha binti Bajuri. Saya daripada SMK Seri Tanjung dan bercita-cita menjadi pakar IT. Oh, pakar IT. Hebat-hebat cita-cita adik-adik kita ni. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya mungkin adik Intan Safikah binti Hamzah. Boleh kenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Intan Syafiqah binti Hamzah dari Sekolah SMK Seri Tanjung. Cita-cita saya Okey? ini. Okey, tak apa. Mungkin ada sedikit masalah teknikal. Kita terus ke yang terakhir, adik Intan Sahara binti Muhammad Arifin. Sila kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Intan Sahara binti Muhammad Arifin. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung. Cita-cita saya ialah saya ingin menjadi penjawat awam. Okey, terima kasih kepada adik Intan Sahara binti Muhammad Arifin. Kita ada 2 Intan cikgu hari ni ya. Baik cikgu. Sebelum kita nak mulakan kelas, jom kita buat SOP dulu cikgu. Cikgu mungkin boleh ke sini. Yang pertama, kita sama-sama pakai cecair pembasmi kuman. Okey, cikgu pula, bukan apa cikgu, kadang-kadang kita pegang apa tak apa-apa ke cikgu kan. Pantang nampak benda nak pegang. Yang kedua, kita kekal cikgu, jaga penjarakan fizikal di mana pun kita berada. Dan paling penting cikgu dan juga murid-murid di rumah, kita pakai pelitup muka. Baiklah, sebelum tu kita nak berehat seketika. Boleh tak cikgu? Boleh. Saya nak minta izin cikgu untuk berehat seketika. Kembali lepas ni pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Norzi Laila binti Aliman, Ketua Panitia Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung Johor, juga murid-murid dari SMK Seri Tanjung Johor. Seperti biasa, tolong patuh dan jaga SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan paling penting, tolong pakai cecair pembasmi kuman. Bukan apa, saya difahamkan hari ni punya kes, lain macam. 17,105 kes. Banyak tu. Masih lagi tinggu cikgu. Tinggu tengok. Nak kata tinggi, tinggu jadi. Jadi kepada anda semua, kalau tiada apa-apa urusan penting, jangan ke mana-mana, sila duduk di rumah. #kita jaga kita. Baiklah cikgu. Tadi saya dah tanya cikgu tentang pandangan subjek kita pada hari ini. Saya nak tanya 3 orang lah cikgu. Di kalangan murid-murid kita yang 6 orang ni, saya nak tanya Nizam lah cikgu. Apakah pandangan dia berkenaan dengan subjek kita pada hari ini? Silakan Nizam. Mungkin Nizam ada sedikit pandangan. Susah ke, senang ke, menarik ke atau bagaimana? Silakan Nizam. Pada saya suka elemen audio ni kerana saya dapat belajar dari segi definisi audio ataupun suara, fungsi audio, format audio dan juga penggunaan audio dalam multimedia. Okey, baik. Terima kasih adik Nizam. Yang kedua saya nak tanyalah kita punya player bola kita. Adik Hafizul Amin. Silakan bagi pandangan anda. Okey. Hafizul, kita Hafizul? Boleh? Tak apalah, mungkin kita skip dulu. Kita boleh. Okey. Cantik. Silakan adik Hafizul. Saya suka tentang ilmu audio ni sebab saya dapat mengetahui tentang apa itu audio, contoh-contoh audio, dan keperluan peralatan perisian yang diperlukan. Okey, baik, terima kasih adik Hafizul Amin sudi berikan pandangan. Dan yang terakhir mungkin saya nak dengar pula daripada adik Nur Syafia Najwa. Mungkin adik Nur Syafia ada sedikit pandangan. Silakan. Saya suka subjek elemen audio ini kerana saya dapat mempelajari cara mengedit audio dan memasukkan kesan-kesan khas semasa mengedit audio. Okey, menarik cikgu dengar pandangan daripada ketiga-tiga murid kita. Sekarang cikgu,
Saya yakin mereka dah tak sabar dah nak belajar bersama dengan cikgu pada hari ini. Jadi saya hulurkan kelas kita kepada cikgu sekarang. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, harap semua dah bersedia. Anak-anak semua dah sedia? Dah sedia semua Alright. Okey cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar ataupun masuk ni adalah subjek produksi multimedia, elemen audio. 4.1 kita akan masuk konsep audio dan 4.2 adalah rakaman dan suntingan audio. Okey, inilah tajuk dia, konsep rakaman dan suntingan. Okey, kita tengok apa itu audio. Okey, cikgu nak tanyalah siapa cikgu nak tanya? Cikgu pilih je cikgu. Cikgu nak tanya Intan. Intan, okey. Intan ada dua. Yang seorang saya panggil Intan, seorang lagi saya panggil Sahara. Okey, nampak bezanya. Ya. Okey, apa Intan? Apa itu audio yang awak faham definisi? Apa itu audio? Audio ialah satu istilah untuk menerangkan sebarang bunyi atau hingar dalam julat yang mana manusia mampu dengar. Okey. Okey, terima kasih Intan. Okey, contoh audio kalau kita tengok apa itu audio. Senang kata, audio ni lah suara saya kat sini, suara Hakim, suara anak murid. Itu audio. Dalam dia kata hinggar yang julat kita dengar. Apa-apa bunyi yang kita dengar itulah audio. Bunyi ketuk meja ke, bunyi kerusi jatuh, itulah audio. Okey, kita bayangkan dunia tanpa audio. Tak ada audio cikgu. Suara saya nak cakap tiba suara hilang. Macam mana tu? Betul. Jadi kita katakan sampai maklumat, betul tak cikgu? Sebab tu pentingnya audio ni dalam kehidupan kita macam cikgu cakap tadi. Bayangkan kalau kita ni nak cakap, tak ada audio, agak-agak sampai tak mesej itu kepada kita. Sebab itulah kita nak belajar pada hari ini supaya macam kita ambil video tu kan yang saya katakan pada permulaan tadi, bila kita ambil video, kita boleh jadikan video kita nampak menarik. Betul tak cikgu? Betul. Okey, saya nak tunjuklah satu video, kita nak tengok apa dalam video tu. Okey, silakan. Okey, anak-anak tengok video tu macam mana? Mengapa kau pergi, mengapa kau pergi di saat aku mulai mencintaimu, berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Okey, tengok video ni, tiba tak ada suara. Mana suaranya? Macam mana suara? Tiba tadi ada suara, sekarang tak ada suara. Macam mana? Apa pandangan anak-anak macam ni? Lepas ni cikgu tanya, kenapa video tu ada suara dengan tak ada suara? Betul. Kita baru nak layan cikgu kan. Tengok-tengok ujung tak ada suara. Apa kehek? Gitu. Baik cikgu, silakan. Okey, kejap tunggu habis. Okey. Okey, dapat beza tak audio yang ada video yang ada suara dengan tak ada suara? Cuba awak, cikgu nak tanya, siapa tadi yang pemain bola Hafizul Amin cikgu. Hafizul, cikgu baru tahu awak nak jadi pemain bola. Okey, Hafizul, cikgu nak tanya, yang awak nampak, part mana yang awak suka dalam video tadi? Hafizul tak ada line Part ada audio. Part yang ada audio. Betul. Okay. Saya pun suka yang ada audio cikgu. Saya pun kalau cuba bayangkan saya tengok YouTube tiba tak ada suara. Kan? Bosanlah cikgu. Bosan. Itulah dia. Okey. Kita sambung ya. Boleh cikgu, silakan. Okey, ni tadi yang standard pembelajaran yang kita akan belajar hari ini, tadi saya dah sebut. Okey, ni tadi yang Intan dah sebut. Audio, satu istilah yang menerangkan sebarang bunyi atau hinggar dalam julat yang kita dengar. So, yang kita tak dengar tu kira bukan audio lah. Yang kita dengar je ada audio. Okey, jenis audio. Audio ni ada dua jenis. Kita nak tanyalah siapa yang cikgu belum panggil. Sarah. Okey. Audio ada dua, analog dengan digital. Contoh-contoh dua jenis audio. Okey, Sarah, audio analog tu apa yang awak faham? Audio analog ni audio yang berada di sekeliling kita. Contohnya Sarah? Macam bunyi burung, bunyi kipas. Okey, terima kasih Sarah.
Oh, itulah contoh bagi audio Ni analog Hakim. Okey. Kita tengok contohnya. Bunyi yang wujud di sekeliling kita. Bunyi yang dirakam dengan pita rakaman dan disimpan dalam bentuk analog. Pita rakaman ni, saya tak tahulah kalau anak-anak murid sekarang dia kenal tak kaset yang ada radio lama tu kan. Yang kaset bergulung-gulung tu. Yang kalau ni kena ni cikgu. Kena gulung-gulung kan? Itu adalah untuk audio analog. Lama betul tu. Lama. Murid ni pun tak kenal agaknya kaset tu apa kan. Okey, cikgu, Okey, kita seterusnya. pergi yang audio digital. Nak tanya Najwa. Apa pula audio digital, Najwa? Audio digital ialah audio yang telah diedit dan simpan di dalam pola-pola bit. Okey, kita tengok apa tu audio digital. Okey, isyarat bunyi yang telah ditukar kepada nombor perduaan 0 dan 1 disimpan dalam bentuk pola-pola bit. Beza dia analog dengan digital ni. Analog ni suara yang asal kita lah, suara kita. Digital ni kita akan dah bila audio yang kita rakam tu masuk dalam komputer. Diproses, disunting, diedit, kita dengar balik tu adalah audio digital. Itu beza analog dengan digital. Faham tak? Yang lain ni, 6 orang ni faham tak anak murid? Okey, cikgu. Faham? Okey. Kita teruskan Okey, faktor yang mempengaruhi kualiti audio. Kadang-kadang kita dengar kat radio ke, bukan kat radio lah, internet. Radio biasa suara memang kualiti bagus. Betul. Tapi bila kat internet kadang kita download kan lagu MP3, kata kenapa suara dia tak sedap? Ada suara gangguan. Bukan suara penyanyi tu tak sedap, bukan? Ya, betul. Oh, ada gangguan sikit. Ada gangguan, bukan. Saya tak cakap penyanyi tak sedap, bukan Ada gangguan, ada suara macam bunyi bising. Itu ni kita akan belajar faktor yang mempengaruhi kualiti audio tu. Okey, ada 3 yang mempengaruhi. Okey, yang pertama size sampel. Mewakili jumlah data audio dalam sampel tersebutlah. Okey, merujuk kepada kedalaman bit yang mewakili aras. Semakin tinggi saiz sampel diambil tu, kualiti audio semakin baik. So, yang kedua ialah kadar sampel. Kadar sampel ni kekerapan sampel diambil dalam masa sesaat. Okay, dia pun sama. Semakin tinggi sampel yang kita ambil, kualiti dia makin baiklah. Okay, diukur dalam unit Hertz. Okey, yang ketiga adalah saluran. Okey, saluran ni terdapat ada 2 jenis saluran, mono dengan stereo. Kalau sama macam kadar sampel dengan size sampel, bila yang besar tu dia makin baiklah. Bila satu dia kurang, kualiti dia kurang baik. So audio ni kalau biasa kita headphone tu kan, dia ada right dengan left. Tu maksud 2 channel lah, right left. So mono dia satu, mungkin dia akan satukan jadi satu saluran. Tu maksud dia. Okey, ni faktor ada 3. Okey, format file. Okey, cikgu nak tanya, semua dah sebut nama tadi. Okey, cikgu nak tanya Nizam. Ya. Nizam, biasa format file apa yang awak gunakan? Ataupun awak pernah nampak? Untuk audio. MP3. MP3, yes, itu MP3 yang paling glamour lah orang katakan. Okey, format ni file yang digunakan untuk menyimpan data audio dalam bentuk digital dan boleh dimanfaatkan untuk mengurangkan saiz. Dia sebenarnya banyak format, tapi yang saya terangkan ni, yang saya ni ada 4 lah. Banyak sebenarnya format-format audio. Okey, kita tengok satu persatu lah. Kita lajukan sikit lah, takut nanti masa tak cukup. Boleh, cikgu. Okey, dia yang waveform WAV ni, dia itulah disokong oleh Microsoft. Okey, data dia tak boleh dimanfaatkan. Maksudnya data dia lebih besar daripada saiz MP3. MP3 ni biasa dia boleh dimanfaatkan. Saiz dia lebih kecil tu, kita senang nak download, senang nak upload kan daripada internet. Okey, yang ketiga ni audio interchange file format ni untuk Apple. Sebab biasa memang Apple punya iPad ke apa tak boleh download MP3 semua kan. Dia cuma ada file dia yang tertentu lah. Okey, yang keempat ni adalah MIDI, Musical Instrument Digital Interface. MIDI ni yang biasa kita nak karaoke kan. Karaoke cuma ada background muzik je. Dia tak ada suara. Tak ada suara, betul? MIDI. Dan saiz dia kata lebih kecil daripada saiz MP3 sebab tak ada suara lah. Tu saiz dia lebih kecil. Okey, kita teruskan. Keperluan perkakasan dan
perisian untuk menyunting dan merakam audio. Okey. Anisha. Nisha Bajuri cikgu. Dari tadi cikgu tak sebut namanya. Betul. Okey, Anisha. Perkakasan. Contoh bagi cikgu, contoh satu perkakasan yang kita gunakan untuk merakam atau menyunting. Mikrofon. Okey, kita tengok. Betul ke cikgu? Okey, kita tengok jawapan betul dia. tak? Betul betul. Anisha. Pandailah. Okey, mikrofon, instrumen muzik, alat muzik lah. Pembesar suara, fon kepala. Itu alat-alat untuk kita merakam. Okey, perisian. Perisian ni apa? Kita nak tanya Sarah. Perisian. Sarah? Sarah Contoh mungkin perisian. ada jawapan. Soundforge dengan Audacity. Audacity. Dengan Audacity. Okey, kita tengok. Betul Okey. ke? Ya, betul. Betul. Soundforge dia ada banyak. Cuma inilah sebahagiannya lah kita tunjukkan. Okey. Soundforge, Adobe Audition, Live Pro, Audacity, Osin, Audio. Ni dia banyak sebenarnya. Banyak software-software lain. Bahasa perisian cikgu Macam yang sekolah gunakan Soundforge. Memang kita inilah spesifik. Okey cikgu, ada tak contoh? Okey. Okey, dah masuk dah contoh soalan. Saya tadi, contoh. Baik. Yes. Okey, contoh-contoh soalan ni saya paparkan awal-awal ni contoh soalan untuk bahagian A. Okey. Bahagian A ni dia ada 60 markah. Yang merangkumi ada 15 soalan. Nanti kita terangkan lebih lanjut lah macam mana format tu kan. Okey, Raja X menunjukkan dua jenis audio. Audio A dengan audio B. Nyatakan dua jenis audio. Okey, ni soalan jenis bukan definisi, ni soalan jenis fakta. Okey. Okey, Tanya sikit cikgu, kita punya murid-murid. okey, audio A apa ni Zam? Audio A adalah analog. Analog, betul ke? Tengok sikit jawapannya. Yang B ni Zam apa ni Zam? Okay, B apa? B digital. Digital. Okey, tengok betul. Dua markah cikgu Dua markah ni kalau periksa jawab ni. Suka cikgu. Okey, audio biasanya dia punya line tu cantik. Yang analog tu. Kalau digital dia digitize kan, dia jadi dia bentuk-bentuk macam tu lah. Okey, kita pergi soalan yang kedua ni, dua markah lah. Okey, soalan contoh yang kedua ni, hilang markahnya. Dia 4 markah Okey. 4 markah. Okey, jadual X menunjukkan format fail audio yang tadi kita dah belajar tadi, ada 4 format. Padankan fail dengan ciri yang betul kat bawah ni. Okey. Najwa, cuba jawab Najwa. Laju-laju sikit. Yang pertama jawapannya D. D. Okey, yang kedua? C. Apa dia? C. C. Okey, lagi? Okey. Yang ketiga B. 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 Okey, kita tengok lagi Yang satu. terakhir? Yang keempat A. Okey, kita tengok D, C. Betul tak BA. tadi? BA. Okey, Okey. betul Tadi kita dah belajar kan. Ni cuba ulang kaji balik je. 4 markah cikgu Okey, 4 markah. Senang je kan nak dapat Betul. markah, Hakim? Macam mana murid ni tak boleh jawab ni? Kalau periksa. Okey, baik cikgu. Sebelum kita Okey. nak menjawab soalan contoh yang ketiga, kita nak berehat sekali lagi. Boleh tak cikgu? Okey, boleh. Okey, kita berehat sekali lagi. Kembali lepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mengapa kau pergi? Mengapa kau pergi? Saya bukan tak nak nyanyi cikgu. Orang kata Kim, kau jangan nyanyilah Kim. Kau kalau menyanyi, orang lain nyanyi cikgu, orang dengar rasa tenang. Sedap Saya tu kalau Hakim nyanyi suaranya. cikgu, orang dengar rasa nak tendang. Sedap tu. Saya Sedap cikgu? sedap. Okey. Lepas ni saya belanja. Kalau ada rezeki lah. Baik, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Norzi Laila binti Aliman, Ketua Panitia Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung Johor, juga murid-murid dari SMK Seri Tanjung Johor. Baiklah, tadi kita dah belajar dengan cikgu tentang apakah itu audio, jenis-jenis audio, dan sekarang cikgu, kita nak bersoal jawab tentang apa pula cikgu? Silakan. Okey. Seterusnya lah kita pergi soalan yang ketiga, contoh lagi untuk bahagian A lagi ni. Okey. Okey, kita nak ni pula lah tadi cikgu
cakap je kan. Cikgu nak bagi pula anak murid yang cikgu, bercakap. tanya. Kita ada player bola, ada tukang masak. Cikgu tanya je cikgu. Cikgu pun Nizam yang ketawa-ketawa tu cikgu nak tengoklah. Okey, soalan Nizam, 3 Nizam. Cikgu nak awak bacakan sebab bila kita menjawab soalan ni untuk peperiksaan SPM kita kena baca soalan betul-betul. Supaya faham cikgu Ya, faham dan kita tak tertinggal apa-apa yang penting. Betul, setuju tu cikgu. kena baca ulang-ulang lah. Okey Nizam, cikgu nak awak baca soalan yang ketiga ni. Dari atas Nizam. Jadual X menunjukkan sebahagian perkakasan dan persediaan untuk rakaman serta syutingan audio. Perkakasan dan perisian, soundforge, mikrofon, papan kekunci, speaker, Audacity. Ya. Kelaskan mengikut kategori yang betul pada ruang jawapan. Okey, terima kasih Nizam. Okey, jadual X menunjukkan sebahagian perkakasan. Kita dah bagi jawapan tu, kata soalan bahagian A ni sangat mudah. Betul. Kalau murid tak boleh jawab, rugi lah. memang rugi sangat sebab jawapan ada ke atas ni. Tinggal pilih je. Tinggal pilih nak masukkan. Okey, dia kata kelaskan mengikut kategori yang betul. Okey, soalan ada ke atas ni, dia punya jawapan ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kotak dia ada 4 je. 4. Dia 4 markah je kan? Betul. So janganlah pergi tambah bawah ni kotak sambung, tak perlu. Rajin sangat cikgu Tak perlu kata kenapa ada lebih jawapan 1 tambah lagi tak perlu. Sebab ada 4 markah, 4 je yang kita perlu. Biasanya satu yang jawapan kat atas ni adalah pengganggu. Pengganggu ni kita nak bagi murid confuse lah. Yang mana nak pilih? Ya, Kalau betul-betul ni kan dia akan tahu jawapan yang mana kan? Mana nak pilih? Okey, kita nak panggil Hafizul. Okey, Hafizul. Perkakasan. Ya, saya. Daripada atas ni mana yang kategori perkakasan? Mikrofon dan speaker. Okey, mikrofon dan speaker. Papan kekunci, kenapa awak tak pilih papan kekunci, Hafizul? Dia perkakasan juga. Kenapa tak pilih? Apa dia? Sebab bukan jawapannya. Papan kekunci tu untuk masukkan audio ke Hafizul? Boleh ke papan kunci kita masukkan audio? Tak boleh, dia cuma untuk masukkan teks kan? Teks. Itulah, dia pengganggu lah ni. Betul, Hakim. betul. Dia pengganggu. So kalau murid letak papan kekunci, dia Salah memang lah. kategori perkakasan. Betul. Tapi dia bukan untuk audio. Salah lah jawapan dia. Okey. Kita tengok. Mikrofon dengan speaker. Bagus Hafizul. Okey, untuk Najwa, untuk perisian. Najwa? Untuk perisian jawapannya soundforge dan Audacity. Okey, kita tengok. Okey, betul jawapan dia untuk perisian dan perkakasan. 4 markah cikgu 4 markah. Senang je. Soal atas dah ada jawapan. Tinggal pilih je, masuk-masukkan. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, kita ni tadi yang saya nak terangkan tadi untuk format peperiksaan. Okey, untuk subjek ni, yang subjek yang MPV lain saya tak pasti, tapi untuk produksi multimedia ni, dia ada kerja khusus dengan SPM yang kita akan jawab nantilah. Yang anggaran hari tu siapa? Menteri cakap mungkin dalam bulan 3 tahun depan. Macam itulah. Okey, dia ada 2 part ni, kerja khusus 60% dan SPM ni ada 40%. So, kerja khusus ni yang memang tengah berjalan sekarang. Murid-murid kena siapkan 60% untuk kerja khusus. So, tengoklah senang tak untuk subjek ni untuk lulus sebenarnya. Siapkan kerja khusus, dah dapat 60%. Betul. Senang kan? Tinggal kita jawab untuk markah dapat 20 markah pun dah. Boleh skor dah. Dah boleh dapat A minus mungkin, Betul. B ke dan sebagainya. Okey, daripada kertas teori 1 ni, kertas 1 kita ada 2 bahagian. Okey, bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A tadi 15 soalan merangkumi 60 markah. Dan yang bahagian B ni 4 soalan merangkumi 40 markah. Okey, kita tengok tadi kan ada juga yang saya sebut soalan yang tadi konstruk dia apa, ada yang fakta. Ada yang tadi yang soalan nombor 1 tadi fakta lah. Lepas tu ada pengelasan. Yang tadi perisian dengan ni kan pengelasan lah kan. Lepas tu yang mungkin ada urutan langkah, nanti ada soalan dia. Nanti saya tunjukkan soalan Mana kata macam mana bentuk urutan soalan langkah. dia berbeza-beza Ya, dia berbeza, konstruk dia berbeza.
Untuk bahagian B, satu soalan ada 10 markah. Bahagian B ni orang kata lebih susah sikit lah bandingkan bahagian A. Tak nak kata susah sangat tu taklah. Sebab kita nanti saya akan tunjukkan lah macam mana soalan dia. Baik cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada rakaman suara. Tadi dah habislah untuk konsep audio. Okey. Okey, sekarang kita akan masuk yang 4.2 rakaman dan suntingan audio. Okey, langkah untuk merakam suara saya anak Malaysia. Okey, macam yang saya cakap tadi, dekat sekolah kita akan gunakan Prisian ni. Prisian Soundforge. Inilah dia punya interface antara muka. Okey, langkah dia. Okey, seperti mana yang saya garis-garis ni adalah benda atau perkara yang penting yang perlu kita jawab lah. Biasa kalau soalan macam ni, okey, berikan langkah untuk merakam. Ada 5 markah. Inilah. So, satu ni 1 markah. Satu ni 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. Dia 5 markah. Okey, klik butang record di transport toolbar. Kalau murid cakap klik butang record, kadang-kadang kita boleh terima jawapan tu. Okey. Tapi dekat komputer Hakim, ada tak pernah nampak komputer yang dia punya interface ni bahasa Melayu? Ada? Ada. Kan tak ada cikgu? Ada ke tak ada cikgu? Ada tak? Tengok cikgu balik ada tak? Saya bagi soalan kebat kat awak ni. Betul. Ada tak? Kalau tengok tool kat atas ni, ada tak? Help ni jadi tolong, window jadi tingkap, ada tak? Tak ada cikgu. Tak ada kan? Tu maksudnya dekat sini pun kita tak boleh melayukan. Faham tak? Kita tak boleh buat rakam tak boleh lah. Rakam ataupun record ni salah. Kena bahasa Inggeris. Faham? Sebab kita punya tool ni memang kena bahasa Inggeris, tak boleh dimelayukan. Faham. So kalau ni klik butang record, ni kena bahasa Inggeris lah. Baik. Okey, di transport toolbar tertingkat record akan terpapar. Okey, klik butang record dia 2 kali. Satu dekat sini. Satu lagi bila tertingkat terpapar, dia ada dekat dah terconteng dah. Ni kat sini. So 2 kali. Faham. Okey, klik butang record pada tertingkat record. Yang ketiga, rakamkan suara saya anak Malaysia. Kat sini tak apa, nak tulis rakam sebab dia bukan tool. Okey. Ni sebab bahasa kita kan, rakamkan. Saya anak Malaysia ni biasanya ikut soalan. Kalau soalan dia ada tulis, kita kena tulis. Tulis balik di situ. Sebab dia markah kan. Kalau tak tulis, dia selalu tak dapat markah. Okey, klik butang stop. Mana butang stop? Ni butang stop. Mana? Kat sini. Stop pun kena ni lah. Klik butang. Semua bahasa English. Okey, klik butang stop. Klik butang close. Okey. Yang saya bulat-bulatkan kat sini Kalau tengok anak-anak murid tengok kat sini, yang cikgu bulat-bulatkan ni, jawapan dia ni semua ada dekat ni kan, stimulus ni. Betul. Biasanya soalan untuk bahagian B, dia akan sediakan stimulus. Oh, dia dah sediakan dah? Dia akan sediakan sebab apa? Kita nak mudahkan murid menjawab soalan. Kata, tu cikgu, biasanya saya akan terangkan kat murid, kalau kamu tak boleh nak jawab langsung, blur sangat, awak tengok gambar tu. Faham. Tengok gambar, kita akan dapat jawapan. Cuma cikgu, kalau contoh kan, contoh kalau kita tersalah, mana kata yang nombor 4 kita jadikan nombor 5, nombor 5 kita jadikan nombor 4 dari sudut turutan tu. Salah atau bagaimana? Okey, sebenarnya salah. Salah kan? Sebab apa? Dia turutan langkah. Faham. Kalau contohlah, kita nak pakai baju, nak pakai kasut dengan stoking. Betul. Dia pakai kasut dulu, pakai stoking, jadi betul, apa? Tak betul lah kan? Tak betul. So, langkah dia tu kena betul Fizul Tak boleh lah, klik butang close dulu baru stop. Nak close macam mana? Pelik jadi cikgu kan? Kita nak buat benda lain, jadi benda lain. Faham. Dia tak jadilah. Okey, seterusnya. Okey, menyunting klip audio. Okey, kalau kita tengok murid-murid kat tepi ni, cikgu ada sediakan kotak warna kuning ni. Sebenarnya dia banyak, menyunting ni ada banyak lah. Dia ada boleh cut, copy, paste, delete semua. Tapi cikgu hanya terangkan satu je lah kat sini. Okey, trim, crop, crossfade dengan mix. Ni adalah filter-filter untuk suntingan. Tapi dia banyak lah ada step dia. Okey. Tapi yang cikgu terangkan hari ni, filter mix. Okey, macam yang tadi saya cakap juga, kat sini ada stimulus. Tengok stimulus yang saya sediakan. Sebenarnya ada jawapan mix, ni kan? Betul. Ada okey. Lagi
ni source ni dengan destination ni. Semua ada jawapan kat dalam ni. Tinggal tulis cikgu Tinggal tulis dan kita kena tahulah. Betul. Kalau tak tahu kita merapu-rapu lah kita tulis kan. Tak boleh juga Kena tahulah. Kalau tahu kita tahu jawapan dia. Okey, langkah untuk menyunting audio menggunakan fitur mix. Okey, langkah yang pertama kita kena highlight lah data tu. Kita nak sunting, kita kena highlight kan dia. Tu jawapan yang pertama. Ni pun ada 1 markah. 1. Semua ni ada 1. 6. Ada 6 markah kat situ. Okey, yang kedua klik menu edit dan pilih copy. Ni kat sini biasanya dia punya ni dah tertutup dah. Ni edit. Boleh ni edit copy. Okey, tu dia punya. Okey. Cuba cikgu tolak atas sikit. Mana? Tolakkan ni. Boleh. Okey cikgu. Tak boleh. Mungkin cikgu boleh teruskan yang nombor 3. Okey, nombor 3. Letakkan cursor pada bahagian yang hendak digabung. Okey. Macam mana kita nak gabung kat ni, kita letakkan cursor, kita klik menu edit dan pilih paste special, ada kat sini. Okey, seretkan level volume bagi source data dan destination, ni pun ada. Okey. Jangan kata ni ada kan. Dan last sekali dah tertutup bawah tu, klik OK. Okey. Itu jawapan dia. Okey, makna kata ada 6 cara untuk kita menyunting klip video. Betul cikgu Betul. Dan banyak lagi yang kita nak belajar bersama dengan Cikgu Z pada hari ini, tapi kita nak berehat sekali lagi cikgu. Boleh ke cikgu? Okey, boleh. Okey, kembali lepas ni pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Norzil Laila binti Aliman, Ketua Panitia Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung Johor, dan murid-murid dari SMK Seri Tanjung Johor. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat, kita dah belajar bagaimana nak menyunting klip audio. Ada 6 langkah. Yang pertama iaitu dengan highlightkan data sumber yang ingin digabung. Yang kedua, kita klik menu edit dan pilih copy, edit copy. Yang ketiga, letak kursor pada bahagian yang hendak digabung. Yang keempat, klik menu edit dan pilih paste special, mix tertingkap, mix terpapar. Yang kelima, seret level volume bagi source data dan destination data ke atas atau ke bawah. Dan yang terakhir, klik butang OK. Jadi lepas ni boleh dah kita terus menyunting audio kita. Baiklah cikgu, banyak lagi yang kita nak belajar bersama dengan cikgu. Seterusnya cikgu, apa yang akan kita belajar? Silakan. Okey, yang seterusnya kita akan memasukkan kesan khas. Tadi kita dah belajar merakam, masukkan suara. Lepas tu kita dah belajar masukkan sunting guna fitur. Lepas tu kita nak masukkan kesan khas. Okey, kat sini pun kita cikgu akan terangkan satu je kesan khas. Dekat Soundforce ni dia ada 3. Pitch shift, delay, echo simple dengan reverb. Okey, yang ni kita akan terangkan pitch shift. Okey, ada 5 markah juga kat situ. Macam biasa kita nak sunting, kita kena highlightkan kawasan data. Kalau tak ingat apa-apa, letak je highlight kawasan data, dah dapat 1 markah. Senang. Okey, klik menu effect pitch shift. Tu pun dah ada jawapannya dekat stimulus tu. Okey, tertingkap pitch shift akan terpapar. Okey, seretkan slider semitone to pitch shift by ke kiri atau ke kanan. Susah kan nak hafal ni? Betul. Panjang kan? Tapi dekat sini dah ada. Okey. Dekat dia punya stimulus dah ada kan? Okey, seretkan slider send to pitch shift by ke kiri atau ke kanan pun dah ada dekat sini. Klik butang OK. Kalau contoh blur sangat, highlight kawasan data dia masukkan, klik butang OK, dapat 2 markah. Okey lah tu cikgu Dapatlah 2 markah daripada hilang markah kan. Okey lah tu. Dapat 2 markah. Okey, seterusnya kita dah masuk soalan tadi yang cikgu cakap tadi, ada soalan bab yang urutan langkah. Macam inilah soalan dia. Contoh soalan. Okey, jadual X menunjukkan penyataan langkah kerja memasukkan kesan khas delay echo simple yang tidak mengikut urutan. Atas ni tak ikut urutan. Tapi jawapan dah ada. Betul. Tinggal susun langkah mengikut urutan yang betul. Jawapan dah ada dah pun. Tinggal susun saja. Betul, senang kan? Boleh ni. Okey, siapa Anisha, cuba jawab. Anisha? Bagi jawapan dia terus. Tengok betul tak betul. Langkah 1 D, langkah 2 B, langkah 3 E, langkah 4 A, langkah 5 C. Oh, laju kan, boleh terus bagi jawapan. Apa tadi? Tak payah baca dah. Okey, kita tengok jawapan Anisha. Okey, tengok betul tak Anisha? D tadi betul tak? Awak jawab. Okey, B. Betul.
E, betul. A, C. F kita dah beri. Klik OK. Sebab dia nak 5 markah je. So F ni kita berilah jawapan dia. Okey, ni contoh soalan urutan langkah. Untuk bahagian A, bahagian B dia tak ada soalan macam ni. Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang kelima. Okey, ni kita nak masuk soalan contoh untuk bahagian B. Bahagian B ni dia ada 10 markah. Tapi 10 markah tu dia tak semestinya terus jawab 10 markah. Tak. Kita ada pembahagian dia. Sebenarnya kita buat macam ni, kita nak mudahkan murid. Kurang-kurangnya tak adalah murid tu 10 markah terus tak dapat jawapan. Betul. Kan? Kurang-kurang dia ada jawapan yang dia boleh jawab. Okey, berdasarkan Raja X, nyatakan kesan khas selain daripada kesan reverb. Okey, tadi kita dah belajar. Ada 3 kesan khas dekat Photoshop. Photoshop pula dah ni. Dekat ni audio, Soundforge. Dah banyak sangat present kan. Semua dia terkeluar dah. Cikgu ya. Intan, cuba jawab kesan khas apa? 2 lagi tu. Intan? 2 lagi Intan, selain reverb. 2 lagi. Tak dengar. Buka mic ke tak ni? Okey, mungkin ada sikit masalah teknikal. Okey. Dia tak buka mic. Lupa buka mic cikgu. Terlupa juga. Okey, silakan Intan. Okey, sila Intan. Delay echo simple dengan pitch shift. Okey, betul lah. Sebab dia ada 3 je dekat tu. Ya, betul. Cikgu, Okey, delay echo simple. Reverb tu apa maknanya? Reverb tu? Reverb dia punya tu lah. Okey. Ada 3 kesan khas yang kita boleh masukkan. Dia sebenarnya ada 3 ni. Reverb ni dia masukkan kesan macam bunyi gema, bunyi besar. Gema. Pitch shift ni kan orang kata pitching lari tu kan. Ya faham. Dia pitching nyaring, besarkan suara. Tu pitching. Delay echo simple pun lebih kurang macam reverb. Okey. Tu kesan khas lah yang dalam Photoshop. Kalau kata suara garau sangat nak nyaring kan, gunalah pitch shift. Guna pitching. Boleh ni kan, tu seronok kita nak sunting audio kan. Kecilkan suara, besarkan suara. Okey, terangkan langkah untuk memasukkan kesan khas reverb. Okey, ni 8 markah. Biasanya 8 markah ni besar. Tu sebenarnya paling-paling tu kata kalau tak boleh jawab, tengok gambar. Dekat gambar tu ada jawapan. Okey, highlightkan data, klik menu effect reverb, pilih reverberation mode, serikan slider dry out, reverb up. Ni semua ada dalam dalam ni. Semua ada ni. Dekat dalam dia punya gambar. Kita boleh dapat jawapan daripada situ. Okey, seretkan early out ke atas atau ke bawah, seretkan slider delay time dan pre-delay ke kiri atau ke kanan dan klik OK. Ni untuk reverb lah. Kena ingat dia punya turutan cikgu ya. Turutan kena ingat lah. Betul. Tapi selalunya bila dalam tu kita tahu kalau murid yang dah biasa dia guna, dia tahu. Cuma kadang dia tak ingat dia punya tu je. Tak ingat boleh tengok di yang tu, gambar tu ya. Gambar tu boleh ingat. Boleh ni kan, kita boleh ni daripada gambar. Faham? Okey, soalan contoh 6 Saya ada kucing, kucing saya ada. Raja X menunjukkan paparan asal dan Raja Y hasil suntingan. Kita nak soalan dia. A. Terangkan langkah untuk merakam audio saya ada kucing. Tadi kita dah belajar kan untuk merakam. Najwa, cuba Najwa jawab sekaligus. Langkah yang pertama, klik butang record di transport toolbar. Tingkap record akan terpapar. Alright. Langkah yang kedua, klik butang record. Yang ketiga, rakamkan suara saya ada kucing. Yang keempat, klik butang stop. Dan yang kelima, klik butang close. Alright, kita tengok jawapan. Betul lah. Tadi yang kita dah belajar tadi kan merakam. Okey, kenal pasti satu fitur yang digunakan untuk menyunting audio tersebut. Hafizul. Cuba Hafizul, apa kena fitur yang kita nak guna untuk saya ada kucing jadi kucing saya ada? Cut dan paste. Cut dan paste ke cut salah satu? Dia satu markah je ni? Cut. Cut je? Okey. Confirm dah jawab. Dia pun cut kata. Dia salah satu. Sebab jawapan dia satu markah je. Dia satu markah cikgu kan. So nak kalau jawab cut betul, jawab paste pun betul. Jawab dua lagi lah. Dua-dua betul lah kan? Betul. Okey, terangkan langkah untuk menyunting audio tersebut. Kita bagi Sahara jawab. 4 markah Sahara. Yang pertama apa Sahara?
highlight data kucing. Okey. Tu yang highlight penting. Highlight data kucing. Lepas tu? Klik menu edit dan cut. Okey. Dan pilih cut. Okey, lagi? Letakkan cursor di depan data saya. Lagi? Klik menu edit dan pilih paste. Edit Alright. paste. Kita tengok jawapan. Okey, Wah, betul. betul lah. Kira lah anak murid siapa ni ya? Klik highlight data kucing, klik menu. Dan dia punya cara jawab, dia tak perlu nak panjang-panjang. Dia Ini pendek je, je, dia ringkas. pendek, ringkas Yang dan penting ada padat. point. Ada point dia, ada fitur dia. Cukup, ada edit, fitur edit, cut. Letakkan cursor, semua cukup, dah ada markah. Okey, baik cikgu. Tadi kita dah belajar banyaklah cikgu tentang makna audio lah, macam-macam lah, analog dan sebagainya. Mungkin cikgu ada tips cikgu macam mana kita nak skor dalam subjek ini cikgu. Okey, nak tips Ini kita nak cikgu. Ni tips peperiksaan. Okey, tip yang selalu saya memang tekankanlah pada murid, baca soalan betul-betul. Apa kehendak soalan? Jangan ambil mudah cikgu Ya, betul. Kadang soalan tu kita tak pandang, tak baca, tiba bawah dia tersalah jawab. Tersalah ni lah benda yang patutnya tak ni jawab lain kan. Okey, ni yang tadi saya cakap. Lihat gambar stimulus. Stimulus ni gambar yang diberi. Biasanya bahagian B tu dia bagi gambar. Gambar tu tenunglah gambar tu lama cari jawapan dalam tu. InsyaAllah ada. Paling-paling ada 1-2 poin kat situ. Dah tenung dan buat cikgu Jangan tenung yang buat menangis tenung. je. Tenung tak ada terkeluar. Jawapannya ni. Ya, Hafizul yang gelak-gelak tu buat ya. Kau jangan gelak Hafizul. Okey cikgu. Yang ketiga tu? Yang ketiga, dengar dan ingat arahan gurulah. Segala guru kita kat sekolah tu adalah guru yang terlatih. Jangan tak percaya, kata saya tak percayalah kat cikgu ni. Jangan. Semua cikgu-cikgu awak ada cikgu yang bagus, cikgu yang terlatih. Percayalah cakap cikgu awak. Okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu atas pembelajaran pada hari ini. Jadi kita dah banyak belajar lah cara menyunting klip audio, cara rakaman suara, apakah itu jenis-jenis audio. Jadi apa yang cikgu ajarkan kepada kita hari ini boleh kita gunakan terus, betul cikgu? Ya, boleh. Boleh kita praktikkan terus di mana pun kita berada. Baik, terima kasih kepada cikgu Norzi Laila binti Aliman, Ketua Panitia Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung Johor, juga murid-murid di Google Meet dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung Johor, dan tak dilupakan juga adik-adik murid-murid di rumah. Terima kasih atas perhatian anda. InsyaAllah akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.